Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada hari ini kita akan membincangkan mengenai bau-bau yang boleh keluar daripada kereta punya aircon system lah. Okay, pada hari ini kita ada sebuah kereta Myvi yang mana owner kereta kata dia ada bau lipas yang macam bila awal-awal hidup tu kan nanti dia akan bau macam tu. Jadi itu adalah petanda bahawa sudah mulanya lipas lah terbentuk dekat dalam cooling coil tu. Dan kita dah masukkan kamera dan ini adalah gambar-gambar yang hasil kita tengok masa sebelum kita buat proses pencucian cooling coil. Okey. Jadi pada gambar-gambar ni kita boleh lihat ada sedikit macam habuk, macam kulat, macam rambut, macam-macam lah yang ada dekat dalam gambar tu. Anda boleh lihat bahawa benda-benda macam ni dia boleh contribute kepada bau. Yang mana dia punya blower pun sedikit kotor, so kita pun bersihkan dia punya blower sekali menggunakan sabun sedikit dengan dia punya guna pressure washer. So maksudnya habuk-habuk semua bersih dan tak ada lagi habuk-habuk yang berada dekat blower tersebut. Jadi untuk customer ni dia telah memilih untuk buat yang pertama flushing sistem aircon, iaitu dia nak pergi jalan jauh. So maksudnya dia nak aircon dia sejuk lah, yang paling sejuk sekali, supaya dia selamat sampai ke Perlis dengan aircon yang sejuk. Jadi dia buat flushing. Flushing adalah untuk bahagian dalaman sistem aircon. Flushing akan buat yang pertama, dia akan buang minyak. Mula-mula dia flush lah, and then dia akan buang minyak yang lama, and then dia akan vacuum dan kita akan masukkan minyak baru dan kita akan masukkan gas mengikut spek kereta tu. Contoh macam kereta Myvi ni kereta Myvi ni pakai 380 gram. Tapi kadang-kadang dia lari sikit, tapi macam mana nak tahu? Anda boleh tengok pada side glass. Kalau side glass tersebut ada bubble, maksudnya gas tak cukup. Dan kalau tak ada bubble, maksudnya gas cukup. Dan kalau ada bubble balik, maksudnya gas terlebih pula. Okey, hati-hati kalau gas terlebih, dia boleh memberi kesan buruk kepada sistem. Minyak terlebih boleh beri kesan buruk kepada sistem, tapi dia tak rosak pada masa tersebut. Saya pernah jumpa sebuah kereta yang mana minyak dia terlebih menyebabkan kompresor dia rosak. Okay, minyak terlebih boleh menyebabkan kompresor rosak. Dia tak menyebabkan rosak pada waktu tu. Dia akan rosak pada maybe 6 bulan atau setahun selepas minyak tersebut dimasukkan. Sebab dia dah tak boleh nak letak kat mana-mana dah. Macam tu. Jadi minyak yang terlebih tu dia masukkan dalam dryer. Tapi kalau dalam dryer pun accumulator lah kita panggil. Dalam accumulator pun dah penuh. Nak macam mana? Memang dia terpaksa letak kat seluruh sistem dan akhirnya beban itu jatuh kepada kompresor dan kompresor boleh fail. Okay, untuk kereta ni masalah sebenarnya adalah masalah bau pada cooling coil. Jadi kalau masalah bau pada cooling coil ni, jadi bunyi lipas ni sebenarnya dia boleh terbentuk, mungkin lipas tu sendiri mati, dia punya tahi, dia punya kencing semua. Kalau terkumpul kat dalam cooling coil tu, kalau dalam keadaan teruk, kita memang terpaksa cabut lah. Ada beberapa kes yang kita terpaksa cabut dan kita baru cuci habis-habisan kotak cooling coil tu. Kotak airbox kita panggil dia sebenarnya kotak pengudaraan lah sebenarnya. Tapi kita panggil dia just kotak cooling coil je lah, lagi senang. And then kita cuci sepenuh-penuhnya. Tapi untuk kes ni kita nak cepat dan dia nak kejar masa sebab besok dia nak pergi jalan jauh. Jadi dia pilih untuk just cuci cooling coil menggunakan mesin. Okey, mesin ni gunanya adalah untuk mencuci cooling coil tanpa buka dashboard. Mesin ni tak boleh digunakan untuk semua jenis kereta. Ada beberapa jenis kereta sahaja yang boleh digunakan. Tak boleh semualah. Anda pergi ke bengkel dan kita akan inspect dulu. Dan kalau boleh pakai method untuk cuci cooling coil tanpa buka dashboard, kita pakai. Tapi kalau tak boleh, memang tak boleh lah. Contoh macam wajah memang confirm boleh lah. Sebab kita just boleh buka cover depan tu, just kita masukkan je. Macam Saga boleh, Viva boleh, Azia boleh, macam-macam kereta yang simple-simple boleh. Tapi kalau kereta macam Vios NCP 150 ada charge extra lebih sikit sebab ada banyak benda nak kena buka untuk capai ke cooling coil. Ada beza-beza. Tapi basically kita sekarang dah ada method berlainan lah. Selain buka dashboard untuk cabut cooling coil dan cuci, tapi kita juga ada cara untuk just masukkan pipe ke dalam cooling coil. Kemudian kita boleh cuci satu-satu. Okey, yang pertama adalah botol deterjen. Yang mana deterjen ni fungsinya adalah sabun lah sebenarnya kak. Deterjen adalah sabun. Maksudnya dia cuci dulu. Dia letak dulu sabun. And then kita selepas sabun tu kita biarkan kejap. And then bila dia dah meresap-resap masuk ke dalam celah-celah tu, kemudian kita pergi ke botol nombor 2, iaitu botol cleaner. Cleaner ni maksudnya cuci. So dia tembak tu untuk pencuci sabun tadi yang ada kat dalam tu, untuk dia tak duduk lama sangat dalam tu, memberi habuk pula melekat dalam tu. Kita nak kena clean balik sabun-sabun tadi tu supaya dia keluar. Okey, yang ketiga adalah bactericide. Maksudnya dia bunuh semua bakteria-bakteria yang ada dekat
cooling coil tu. So sistem pun dia dah lah bersih dan maksudnya bakteria dah tak terbentuk. So dia protect balik cooling coil tu supaya bakteria tak terbentuk pada masa hadapan. Taklah tak terbentuk, dia lambat lah. Dia protect selagi dia berada kat situ dan dia bunuh benda-benda yang ada dekat situ cooling coil tu. Tapi sebenarnya method ni tak sesuai untuk contoh. Yang pertama, kalau ada daun dekat cooling coil, tak boleh. Memang kita kena buka dashboard dan kita alihkan daun tu baru kita cuci. Yang kedua, contoh ada lipas mati kat situ, ada bangkai dia. Tak boleh. Kita kena cabut dashboard juga. Yang ketiga, contohnya ada kulat, bukan kulat, ada apa namanya? Jelly. Ada jelly. Kalau ada jelly, tak boleh. Kita kena buka dan bersihkan jelly-jelly tu. So kalau ada jelly, kena buka lah. Contoh macam dekat dalam gambar ni, anda boleh nampak jelly-jelly yang berada kat cooling coil, tak boleh. Memang kita kena buka dan tukar cooling coil tu. Kalau dalam severe case. Tapi kalau mungkin ada just nula jelly, kita boleh pakai benda ni. Sebab dia akan tak memberi kesan. Jelly tu dia susah. Contohnya kalau ada bangkai tikus, bangkai lipas, bangkai cicak, tak boleh. Memang kita kena buka dashboard tu, alihkan bangkai tu, and then baru kita cuci semua dan kita masukkan balik. Nampak tak? So kita tak bolehlah nak assume semua kereta boleh selesai masalah bau tu hanya dengan menggunakan mesin. Jadi ada yang tak boleh, kena cabut cooling coil tu. Kalau kereta tu kena cabut dashboard lah untuk cabut cooling coil tu untuk bau tu hilang. Okey. Jadi kepada anda yang nak kereta anda bau wangi, anda boleh datang ke bengkel kami untuk buat, senang kata, coating untuk cooling coil anda supaya cooling coil anda tak terbentuk bakteria, dan kalau ada pun sikit-sikit kita boleh bersihkan dan bakteria-bakteria tersebut mati, alhamdulillah, dengan tanpa membuka dashboard. Okey, kalau anda pengguna Myvi, pengguna Saga, pengguna kereta-kereta yang normal, anda boleh datang terus tanpa bertanya, sebab kita memang boleh buat. Cuma kalau kereta pelik-pelik, contoh Hyundai Elantra, Hyundai apa-apalah yang Hyundai ataupun Kia ataupun benda kereta-kereta yang selain yang biasa punya, jadi anda kena tanya dulu dan anda kena datang dulu dan kita inspect boleh ke tidak. Saya tak boleh bagi jawapan melalui video ini sebab saya tak buat semua kereta yang ada dekat muka bumi ini. Tapi anda boleh datang dan kita inspect dulu macam mana nak masuk pergi ke cooling coil tu. Lain kereta, lain cara nak masuk pergi ke cooling coil tu. Jadi ada juga pengguna yang tanya saya, macam mana dengan pencuci-pencuci yang ada jual dekat prank tu, tanpa buka blower, tanpa buka apa-apa pun, just masuk dekat blower tu punya udara and then dia tembak masuk ke dalam dan bersihkan cooling coil. Yang method ini, dia masalahnya adalah kalau ada fake. Kalau benda tu original keluar dan memang bersifat neutral, tidak bersifat acidic ataupun liquid, tidak bersifat meninggalkan habuk, seperti yang original, apa-apa sahaja jenama yang original, yang memang direka untuk cuci cooling coil tanpa meninggalkan oil residue, ataupun nama bahasa Melayunya ada baki yang berbentuk minyak. Jadi benda-benda macam ni ia akan memberi kesan buruk kepada cooling coil. Kenapa? Sebab pada cooling coil dia akan ada angin lalu. Kalau dia berbentuk oil residue, oil tu akan duduk kat situ diam-diam. Dia duduk je kat situ, chilling. Tapi hari-hari angin lalu. Angin akan membawa habuk. Bila habuk lalu dekat cooling coil tu, apa jadi? Okey, dia jadi habuk lah. Habuk tu akan tutup. Last-last, aircon pun dah tutup macam tu. Macam mana angin nak lalu? Ramai yang kena dah macam ni. Jadi kalau anda yang ada niat nak buat macam tu, tolonglah jangan buat. Anda proceed pergi ke bengkel, tanya dulu pendapat. Apapun kalau anda ada apa-apa soalan mengenai kereta anda, tak kisahlah kurang sejuk, berbau, ataupun kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk, ataupun tak sejuk langsung, ataupun tiba-tiba panas. Tiba-tiba sejuk, tiba-tiba panas. Macam itulah. Saya Afiq dari Cik Kereta. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.